أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang kasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ruang dan peluang ini menjadi bekalan untuk kita bertemu dengan Allah. Moga-moga dalam pertemuan kita dengan Allah dalam keadaan yang sejahtera. Di mana yang disebut oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi tuan-tuan yang kasih sekalian, moga-moga dengan ibadah yang kita lakukan menjadi proses pintu-pintu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap ibadah yang kita lakukan, kita akan mendapat pahala, ganjaran, kebaikan daripada Allah. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala akan menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan, insyaAllah. Jadi pada pagi ini kita sambung kuliah kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita masih lagi dalam tajuk ada adab berwudu. Kitab saya muka surat 38. Yang lepas kita dah bincangkan ketika mana kita berwudu, setiap anggota yang kita basuh dalam masa yang sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika mana kita membasuh kaki kita, apabila membasuh kaki kanan, kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaki kita itu boleh menapak ataupun berjalan merentasi titian Shiratal Mustaqim. Ketika mana kita membasuh kaki kita yang kiri, kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala tidak menjatuhkan kita ataupun menggelincirkan kita daripada titian sirat. Begitu juga dengan anggota-anggota yang lain yang kita dah bincangkan yang lepas. Kemudian kita sambung pada pagi ini, iaitu doa-doa selepas daripada kita berwudu. Apabila engkau telah selesai daripada berwudu, maka angkatlah penglihatanmu ke langit. Mana kita dongakkan, kita pandang ke langit dan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu, tidak ada syirik baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Yang makna selepas kita berwudu, tuan-tuan, disunatkan kita mengucapkan syahadah.
Itu yang kadang-kadang kita jarang kita buat. Pasal kelang kabut. Itu yang selalu kita sebutlah. Kita ni biasanya melakukan ibadah ni di celah-celah kesibukan. Sebab kita tak rancang. Dah azan baru kita nak pergi surau. Bila sampai surau, kita wudu, tak habis wudu lagi Bilal dah qomat. Jadi bila dah qomat tu, itu yang tertinggal baca doa selepas wudu, tak sempat. Itu biasa kita lah. Itu yang kita nak ubah tu. Masuk tahun hijrah 1436 ni, itu yang kita nak ubah. Maknanya kita nak ubah ibadah kita. Yang tak biasa dibiasakan, yang dah biasa diperbaiki. Mana-mana benda-benda sikit benda-benda sunat. Itu yang kadang-kadang kita tak sempat. Nak sembahyang tahiyatul masjid tak sempat, nak sembahyang qabliyah tak sempat, sebelum fardu tak sempat. Sebab kita ibadat di celah-celah kesibukan kita. Kalau yang lain tuan-tuan, khususnya hal-hal dunia ni, kita boleh rancang. Mesyuarat pukul 10, kita sampai pukul 9.45. Sebab apa? Sebab sebelum sarapan atau sebelum mesyuarat tu ada minum dulu. Kita sempat minum. Tu kalau kat Jaiz tu, dia kalau ada mesyuarat mesti ada minum. Dia minum dulu. Nanti penutupnya pun ada minum juga. Tang mesyuarat tu minum sempat. Tapi bila kita nak sembahyang tu tak sempat. Qabliyah, zuhur tak sempat. Wudu pun kadang-kadang tak sempat. Tak sempat nak ambil yang segala yang sunat-sunat. Sebab dah lewat dah. Sebab tu kita cuba misalnya kita subuh bangun awal sikit. Kalau kita ada rancangan ke mana-mana tuan-tuan, khususnya hal dunia ni, kita boleh rancang. Kalau kita nak rombongan misalnya pukul 4 pagi pun kita boleh settle semua, boleh bangun. Kita nak kerja, Paskat pukul 7, kerja di mana? Di hujung Kuala Lumpur, arah Gombak macam. Kita keluar dari rumah tu, ada yang orang nak nempit, kerja hujung mana? Pukul 4 dari rumah. Maknanya pukul 4 dari rumah tu, sebelum pukul 4 tu dah bangun. Sebab nak mandi dah. Takkan nak pergi kerja tak mandi kot. Maknanya sebelum pukul 4 tu boleh mandi, boleh bangun. Tapi bila hari Minggu tak boleh bangun. Sebabnya Ahad. Ahad cuti. Lain dengan Bilal kan. Bilal dulu dia kata Ahad tu ketika mana diseksa, dia kata Ahad tu Allah tu satu. Suruh kembali kepada agama lain, dia kata Ahadul Ahad. Kita suruh bangun sembahyang subuh hari Ahad, Ahad bukan Ahad Allah satu, Ahad hari Ahad, holiday. Tu beza orang dulu dengan sekarang, sahabat-sahabat. Sebab tu Nabi kata di antara kaum ataupun umat yang terbaik iaitu umat para sahabat. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tak ada hak tuan-tuan kita nak kritik nak kritik para sahabat. Sebab tu kita walaupun kita baca dalam sejarah Umayyah ada masalah dengan Sayyidina Ali dan sebagainya misalnya, itu kita kembalikan, serahkan kepada Allah. Sebab dulu tu para sahabat yang tak ada hak kita nak kritik dia. Jadi selepas wudu kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebab tu bila kita banyak berwudu, semakin kuat iman kita. Semakin kuat iman kita sebab kita sentiasa memperbaharui syahadat kita.
Macam orang yang tujuan kalau kita buat perhimpunan, kita baca Iqrar, nak melahirkan motivasi untuk nak menguatkan semangat. Begitu juga kita bila kita berwuduk, lepas berwuduk kita baca syahadah, maka ingatan kita kepada Allah sentiasa. Kemudian kita sambung lagi, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maha suci Engkau wahai Tuhan, dan disertai dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku telah berbuat kesalahan dan aku menzalimi diriku sendiri. Aku meminta ampun daripadamu dan aku bertaubat kepadamu. Maka ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menerima taubat hamba-hambamu dan Engkau sangat kasih sayang kepada mereka. Maknanya tuan-tuan, selepas daripada wudu, yang lepas kita dah bincangkan, bila mana kita berwudu, dosa-dosa gugur, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar dia kena bertaubat. Dosa-dosa kecil yang kita bincang lepas-lepas, kita pergi pasar, nampak orang perempuan tak tutup aurat, kita nampak orang boroi, kita mengumpat dalam hati, kita nampak orang gelap, kita mengumpat, nampak ustaz pun mengumpat juga, kan? Nampak apa semua, hati kita tak seronok, asyik berkata-kata, mengumpat juga. Dalam kitab ni biasa kita belajar dalam bab mengumpat. Mengumpat ni rupanya sesuatu yang kita perkatakan di lidah atau di hati, yang kita katakan tu walaupun benda yang benar-benar dilakukan oleh seseorang, tetapi kalau dia, maknanya kalau orang tu dengar dia marah, itu mengumpat. Jadi dia punya dia punya notanya tu, kalau kita cakap orang tu marah, itu mengumpat. Itu satu. Yang kedua, termasuk juga dalam bab mengumpat apabila kita bercakap secara perli. Kita tak sebut namanya, tetapi kosot kita cakap, niat kita cakap tu nak tuju pada simpulan. Kalau simpulan tu dengar, dia faham, dia marah, itu juga mengumpat. Berat tu mengumpat. Itu yang kadang-kadang kita duk kata, nampak orang kita berkata-kata, apa orang ni macam ni, apa orang ni macam ni, lepas tu kita gelar macam-macam lah, si boroi lah, si apa kan. Kalau dia dengar tu, dia dengar, dia marah, maka itu mengumpat. Tapi kalau kita panggil dia tak marah, tak ada masalah kita. Misalnya dah nama dia, kalau orang Jawa ni dia panggil apa? Wak konteng katanya. Konteng ni dia kurus, kecil dia. Dia lambat, pertumbuhan pembesaran badan dia tu lambat. Dipanggil tukar-tukar nama konteng. Sampai tua dipanggil konteng juga. Padahal sekarang dah besar lah. Tapi kalau dia tak marah, tak masalah. Jadi selepas kata berwudu, bila mana kita berwudu, dosa kita gugur. Pada waktu itu tuan-tuan, kita doa, kita memuji Allah, kita mohon keampunan, moga-moga dosa yang terhapus tadi tidak kembali kita melakukan. Sebab itu saya sebut tadi, bila mana kita melakukan ibadah, dia adalah proses-proses taubat. Sebab taubat ni menggugurkan dosa, menghilangkan dosa. Jadi bila kita berwudu, dalam masa yang sama menghapuskan dosa-dosa kita, maka wudu itu satu proses taubat.
Dalam proses taubat itulah tuan-tuan, bila mana kita berdoa mohon Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan. Moga-moga dengan wuduk yang kita lakukan itu benar-benar akan dapat membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian kita sambung lagi, kalau ada masa kita sambung lagi doa panjang sikit. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ini doa yang biasa kita baca. Doa selepas wuduk yang kita baca. Maknanya tuan-tuan, doa yang selalu kita baca tu cantik dah, baik dah. Tapi bukan hanya doa itu sahaja yang boleh dibaca selepas wuduk. Ada doa-doa lain boleh kita sambung. Macam doa kunut yang tuan imam kita baca tadi. Kalau baca kat tempat saya yang tak biasa baca tu, panjang pula doa kunut. Ada ke? Itu soalan yang akhir tu. Ada ke sembahyang kunut doa panjang-panjang? Padahal doa kan, tak ada masalah nak panjangkan, nak pendek, nak panjang lagi baik. Tapi kalau bila benda tu jarang berlaku, sebab orang kita ni lah, kalau yang jenis mengaji tak berapa rajin, dia dapat ilmu daripada yang dia dapat mula-mula tu. Bila ada ilmu yang baru-baru ni, dia kata mana boleh, mana boleh, tak ada. Itu yang marah malam Jumaat buat pengajian marah. Malam Jumaat boleh mengaji ke? Bukan ke malam Jumaat ni baca Yasin je? Dia ingat malam Jumaat ni baca Yasin je. Bila kita buat baca Yasin malam lain, ni malam apa ni ya? Dia risau pula. Dia bila lain, dia bila lain aja daripada amalan dia, dia rasa macam tak berapa betul. Jadi kita sambung di doa yang kita biasa baca ni, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni saburan syakura waj'alni azkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Ya Allah, jadikan aku dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Sebab tu tuan-tuan, dalam kitab Syarih Salikin baru saya mengajar, mungkin saya dah sebut pernah, maksiat itu, sesuatu maksiat itu ada kalanya nikmat, ada kalanya bala. Pelik juga tu kan. Maksiat itu ada kalanya nikmat, ada kalanya bala. Tapi bagi dengar sampai habis ni, jangan tidur pula. Bercakap tu tidur nanti. Lepas mengaji, dia kata Ustaz Saleh kata nikmat apa? Maksiat itu nikmat. Pastikan jangan dia tidur ni. Maksiat itu ada kalanya nikmat, ada kalanya bala. Bila maksiat itu jadi nikmat? Apabila orang yang melakukan maksiat, dia sedar yang dia lakukan itu maksiat, maka dia terus bertaubat kepada Allah dengan istighfar. Ataupun kalau dosa itu maksiat besar, maka dia ada rasa penyesalan dalam hati, maka itu namanya nikmat. Kerana dengan maksiat itu dia telah melakukan satu ibadah yang disebut sebagai taubat. Jadi bila dia buat maksiat, kemudian dia tersedar yang dia ni buat maksiat, maka dia bertaubat, maka maksiat itu jadi nikmat. Kerana dengan maksiat itu dia telah melakukan satu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ni memang akan melakukan maksiat. Tak ada manusia yang tak buat maksiat kecuali para rasul. Al-insan la yakhlu an nisya wal khata'. Manusia itu tidak sunyi daripada lupa dan buat salah.
Jadi bila kata manusia ni, macam kita lagi manusia awam ni memang akan buat maksiat. Tetapi manusia yang sebaik-baiknya apabila dia buat maksiat, dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak buat maksiat, itu makhluk yang dinamakan sebagai malaikat, sebab kita ada hawa dan nafsu. Tetapi maksiat yang bala, iaitu mereka yang melakukan maksiat tidak sedar yang dia lakukan itu maksiat, maka dia berterusan dengan maksiat itu. Maka kerana ia mengekali maksiat itu, maka diturunkan bala oleh Allah. Itu maksiat itu dianggap sebagai maksiat yang bala. Antara dua ni, dua manusia ni, satu yang melakukan maksiat dan dia bertaubat, satu lagi yang melakukan maksiat, dia tidak bertaubat kerana kejahilan dan juga ilmu, alim. Apabila orang tu alim, dia mengetahui, maka dia akan mengenal yang dilakukan itu maksiat ataupun bukan. Kalau orang jahil tu kan, dia tak tutup aurat, pergi pasar, pergi mana tak tutup aurat. Sebab apa? Dia mengekali dosa tu, dosa besar dikekali semua. Hari Isnin pergi kerja tak pakai, tak tutup aurat. Hari Selasa tak tutup aurat sampai hari Ahad. Hari Ahad minggu pertama, hari Ahad minggu kedua, hari Ahad minggu ketiga, hari Ahad minggu keempat. Sebulan tak tutup aurat. Maka kerana apa? Kerana jahil. Sebab tu yang kita nak belajar ni. Ya Allah, jadikan aku dalam golongan orang-orang yang bertaubat, yang sentiasa ada rasa. Ada rasa. Dengan ilmu kita tu, kita dapat merasa yang ini maksiat ke, yang ini ibadah. Dapat rasa. Macam orang yang menukang, tukang rumah, kan? Tukang rumah ataupun kerja yang lain. Bila dia dah biasa dengan kerja dia, bila dia dah biasa dengan kerja dia, sampai dianggap sebagai pakar, maka dia buat kerja tu tak payahlah macam nak pakai pembaris. Dia boleh agak tak? Ni nak buat rumah besar ni, dia boleh agak lah. Dia tengok aja ni 10 kaki. Ilmu dia tu dapat merasa ini 10 kaki. Tapi kalau yang tak biasa tu, diukur. Kalau yang setengah biasa, setengah pakar, setengah mahir, macam saya misalnya, macam saya mengaku tu kan. Masalahnya kita nampak siling tu kan. Siling tu ukurannya 2 kali 4. Jadi kita nak tengok 10 kaki, tengok siling lah 2, 4. Oh 10 kaki. Itu separuh mahir tu. Tapi kalau orang mahir, dia tengok je dia tahu dah. Sebab apa? Ilmu dia, kepakaran dia. Macam tu juga komen kereta. Kita datang masalah kereta ni gini. Dia start engine, dia gerung. Wah, ini ni sudah rosak. Pasal kepakaran dia. Macam tu juga bila kita selalu ibadah, ibadah kita berterusan, ilmu kita menuntut ilmu kita terusan, kita ulang-ulang disebut benda yang sama, disebut semakin kukuh kita. Kemudian dicampur benda yang baru, ilmu yang baru, ilmu yang lama diperkukuhkan lagi, ditambah dengan ilmu yang baru. Orang nak dapat kemahiran tu bukan dia belajar sekali terus mahir, tak. Yang doktor PhD apa semua tu nak jadi pakar-pakar tu, kursus dia tu sebulan berapa kali kursus. Dia misalnya nak jadi misalnya PhD nak doktor, dia kena tulis berapa, kan, kena mengeluarkan buku apa semua. Bukan maknanya dia belajar tu senyap tu, tak ada. Begitu juga bila kita hadir dalam majlis ilmu, sentiasa hadir. Kadang-kadang ilmu yang sama diulang. Bukan satu pakar aja, satu guru yang kita dengar, 3-4 guru ada cerita benda yang sama. Ceramah Ma'al Hijrah, kat sana ceramah Ma'al Hijrah aja, tajuk lebih kurang aja, tapi guru lain-lain menyampaikan kepada kita. Jadi kemampuan kita memahami itu lebih.
Ya. Itu yang kita nak, supaya kita ada rasa taubat. Jadi ada rasa taubat tu tambah ilmu lah. Ya. Kita mohon kepada Allah SWT supaya kita ni termasuk dalam golongan orang yang bertaubat, golongan orang yang pakar tadi. Bila buat suatu rasa, kalau benda yang salah terasa salah. Dan jadikan aku di dalam golongan orang-orang yang suci zahir dan batin. Orang yang terpelihara zahirnya dan batin. Zahirnya alhamdulillah dengan adab-adab kita, dengan sopan santun kita, dengan ibadat zahir yang kita lakukan. Di samping yang ibadat-ibadat batin kita, dengan wirid kita, dengan zikir kita, semua muakan sifat-sifat batin kita. Dengan selalu kita datang masjid, dengan selalu kita mengaji, jaga mulut kita, bercakap dengan adab, kita berjanji, kita tepati janji. Kesan daripada kita hadir dalam majlis ilmu, kesan daripada ibadah, solat kita, sedekah kita, apa juga ibadah yang kita lakukan, kesan daripada itu. Jadi dalam masa yang sama, bila kita beribadah, kita berwudu, kita doa, tak dapat bahasa Arab, tak dapat bahasa Melayu, lintaskan dalam hati, seminit, 2 minit kita angkat tangan, lintaskan dalam hati kita doa. Moga-moga kita termasuk dalam golongan orang yang suci zahir dan batin. Dan jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang soleh. Mohon supaya kita ni tergolong daripada golongan orang-orang yang soleh. Kita ni nak bersama-sama dengan orang yang soleh, mestilah cari kawan-kawan yang soleh. Macam kita nak grupkan, nak gradekan, kita tanam nenas, tuan-tuan. Nak gradekan supaya nenas kita boleh dijual dengan harga yang tinggi, kan? Sebiji sampai RM7. Nenas apa? Nenas Yankee. Saya tanya semalam nenas RM7, terkejut, nenas RM7. Jadi apa dia kata? Ni yang ni RM7, mahalnya. Kalau nak murah ada tu. Yang ni RM3.10. Kecil sikit, kan? Itu maknanya nak grade-gradekan tu. Jadi kalau kita nak termasuk dalam golongan yang grade A tu, yang pertama cari kawan-kawan yang grade A. Jadi yang grade A misalnya ahli masjid, kita kena bersama-sama ke masjid. Itu yang saya perjumpaan yang lepas saya cerita. Saya hadir dalam satu majlis ke arah jutawan, menjadi nak jadi jutawan. Yang ceramah tu dia kata, kita nak jadi jutawan, kena cari orang jutawan dulu. Maknanya kita bersahabat dengan jutawan. Bila kita bersahabat dengan jutawan, dia akan cerita juta, baru kita mula-mula dengar juta. Mula-mula dengar juta. Kemudian kita cari macam mana nak dapat juta. Ini kita ni apa, hati nak jadi jutawan. Cerita 2 orang niaga sehari untung RM10, tak pernah sebut pun juta, tak sampai golongan juta. Bila kita cerita itulah dia cerita, satu hari pendapatan kita tu, kata dia, kalau 100 satu hari, niatkan 100 ni macam mana nak jadikan juta. 100 ni ke juta 1%, 1%, maknanya boleh dapat juta ni. Maknanya dia cerita juta. Pasal apa? Sebab sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya cerita juta ni, pendapatan aku juta. Jadi kita nak jadi orang soleh, kena berkawan dengan orang yang soleh-soleh. Sebab orang yang soleh itu dia akan bercerita tentang soleh, tentang kebaikan. Kita berkawan dengan ahli masjid, orang yang belajar, orang yang mengaji. Kita sembang-sembang pun cerita mengaji. Bila kita sama-sama dengan orang yang ahli ibadat, kita sembang-sembang pun tentang ibadat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lepak dekat kedai-kedai apa tepi jalan yang biasa orang tak pergi masjid,
Saya rasa perkataan malam tadi ada qiyamul lail tak keluar. Tajuk qiyamul lail tak ada dalam perbincangan dia. Tajuk ceramah pun tak ada dalam perbincangan. Kalau kita campur dengan orang masjid, ada insyaAllah. Sebab tu dalam kitab ni juga kita akan jumpa dalam akhir, dalam bab berkawan. Imam Al-Ghazali suruh kita berkawan dengan semua orang. Ahli masjid pun kena berkawan, orang kedai kopi pun kena kawan, kita berkawan. Sebab kita ni pendakwah, kita kena ingat. Kita ni tugas kita dakwah. Kalau kita duduk kat masjid aja, langsung tak pergi campur orang luar, kita nak dakwah dengan orang kita, sama-sama dah tahu misalnya. Jadi kita kena di masjid kita nak dapatkan sumber, nak dapatkan kekuatan untuk jadi soleh. Di luar kita nak praktikkan apa yang kita dapat. Jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikan aku orang yang banyak bersabar. Doa lepas wudu. Kalau ikutkan tak ada kena mengena sabar dengan wudu. Tapi kita lepas daripada wudu tu, yang menghapuskan dosa tu, kita mohon. InsyaAllah dengan permohonan itu Allah Ta'ala akan terima. Apa dia? Jadi orang yang banyak bersabar. Tuan-tuan kita ni, Allah Akbar, di rumah yang laki-laki jadi bos, jadi suami, jadi ayah, yang ibu jadi pembantunya. Kita berhadapan dengan anak-anak kita, tuan-tuan. Seumpama di pejabat lah. Kalau di pejabat kita jadi bos, maknanya ada orang 100 orang. Di rumah tu ada 5-6 orang. Jangan pandang kecil dengan 5-6 orang. Payah tu nak jaga tu. Nak jaga. Saya dapat rasa lah, dulu waktu kecil payah pesen kecilnya. Waktu kecil, anak-anak kecil malam-malam nak susu, saya teringat. Ada yang 3 orang tu setahun satu. Pernah pakai pampers 4 orang pakai pampers semua. Menyusu 4 orang susu. Apa nama susu apa dulu yang 2.5 kg tu sebulan 5 tin. Saya pernah alami tu. Itu yang kadang-kadang malam-malam tolong isteri kan. Bang buat susu bang. Buat susu punya sampai pejam. Terantuk pintu. Mata pejam, ialah orang lelaki kan, orang lelaki. Suruh buat susu, mata pejam tu berjalan terantuk. Pernah. Basuh susu, basuh botol tu, tarik tanggal dia punya simpan, tak perasan. Masukkan susu tu berjauh-jauh. Disat-disat tak keluar. Kenapa ni? Tengok-tengok dalam ada sepan. Itu pun pernah. Orang kata waktu budak-budak ni bayi kecil, pesen dia dah. Sekarang dah besar-besar pesen ni pula. Yang kecil 9 tahun, yang besar 24 tahun ni. Rapat-rapat. Kalau pergi mana-mana sebaya gitu. Perempuan 6, laki-laki 1 seorang. Kat rumah bergusti. Bergusti. Macam-macam cakap. Sekarang dah boleh cakap dah. Kita tegur lah. Yang seorang lelaki tu, bang naik motor baik-baik bang, jangan akak-akak, jangan buat weli, malu orang kenal anak Ustaz Sarif, nazir masjid. Dia jawab apa? Ya, nazir masjid pun orang manusia biasa ya. Dia nazir masjid pun manusia biasa. Takkanlah abang nak buat tu ya, tak buat dia tadi. Tapi dia jawab tu, nazir pun manusia biasa juga ya. Sabar je lah kata. Pesen dia dikejutkan suruh nak pergi makmum masjid sembahyang jemaah. Dia pergi dulu, kita sampai. Tengok-tengok tak sampai. Bila balik tak ada pun tadi. Nak pergi dah, dengar kata Assalamualaikum warahmatullahi, dah habis kata dia. Nak pergi tapi dah habis. Sembahyang kat rumah ada je jawapannya. Yang seorang tu tengok dah sembahyang belum, kejap lagi
Dah sembahyang pukul berapa ni? Kejap lagi kita boleh ke tanya dia. Dah sembahyang belum? Dah. Dari tadi kat sini kata dah. Zuhur semalam. Allah. Zuhur semalam. Tu anak ustaz tu. Anak ustaz, anak yang bukan ustaz tu. Sabur. Itu belum karenah maknya kan. Karenah maknya macam-macam karenah. Kemudian yang jadi JKK karenah dengan orang kampung. Yang jadi EJK masjid karenah lagi kan. Jadi Pak Nazir dapat misi, Ustaz, hari ini Ustaz tanggung dosa orang tak sembahyang Jumaat sebab Ustaz tak sediakan tikar. Lupa. Pak siapnya lupa. Hari Jumaat kebetulan Jumaat tu Jumaat cuti. Tempat saya kalau Jumaat cuti tu dipenuh. Kalau Jumaat tak cuti biasanya boleh lagi. Jadi lupa hari itu cuti. Jadi untuk siapnya tak bentangkan tikar. Tikar tu sentiasa ada kat tepi tu, sentiasa ada, cuma tak dibentang. Lepas Jumaat Pak Nazir dapat meses. Pak Nazir ini tanggung dosa ramai orang tak sembahyang. Dia balik sebab Pak Nazir tak bentang tikar. Pak Nazir juga kan nak kena sambung. Kalau tak nak jawatan je. Balik nyembang dengan orang rumah. Orang rumah kata letak jawatan ni lah. Langsung tak sokong. Ada satu ketika tu dapat mesej, Pak Nazir, tiang depan sebelah kiri nombor 2, kat bawah tu banyak teh cicak. Dapat mesej. Saya duduk diam-diam, saya pergi kat masjid tu tengok tak ada. Saya balas lagi. Saya dah tengok tak ada cicak. Cuba selak dekat kapet. Ya Allah, suruh selak kat kapet. Ini cerita Pak Nazir ada satu rumah dekat hujung kampung tu, rumah sekian. Dia bawa masuk laki-laki rumahnya. Saya lepas tanggungjawab saya. Sekarang Pak Nazir punya tugas. Kalau Pak Nazir buat tak tahu je, Pak Nazir tanggung dosa. Main tanggung dosa ya. Dah dia Pak Nazir, dia JKK, dia suami, dia bapa, apa lagi, merangkap semua. Kita laki-laki di jawatan banyak ni. Jawatan banyak. Kalau tak sabar stres je. Nanti kat sekolah dekat tempat kerja gitu. Ni nak minta sabar ni. Tu orang lelaki macam tak sabar. Sebab apa? Kurang doa. Kita nak mengaji ni bukan kan. Islam ni dia innad din, sesungguhnya agama cari hidup. Innad dina indallah Islam. Sesungguhnya cari hidup. Jadi wuduk ni pun dia sesuai dengan kita boleh cerita tentang kehidupan kita. Semua ada hubungan. Jadi kalau kita jaga wuduk kita dengan doa-doa, insya-Allah tuan-tuan, kita menghadapi dunia ni tuan-tuan happy. Sebab tahu semuanya ada ganjaran di sisi Allah. Dan banyakkanlah bersyukur, supaya kita jadi orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Ada orang tuan-tuan masa nak periksa itu, anak-anak yang periksa biasa dia nak periksa bukan main dia. Dengan doa, dengan minta air penawar dan apalah dengan minta air penawar dan sebagainya. Bila keputusan periksa dah keluar ni, biasa dia dah keluar kan, dapat mumtaz, dia pun seronok. Ini ada satu cerita tahun lepas ni cerita. Bila dah dapat sekolah ni, sekolah yang baik-baik, satu hari tu saya hantar anak sama-sama dia. Dia kata susah juga anak pandai-pandai. Anak pandai pun susah juga. Bila dah pandai ni dapat sekolah ni jauh, kena hantar jauh-jauh. Duit lagi kata dia. Tengok. Dia minta dengan doa, dengan apa, dengan usaha minta, Allah Ta'ala bagi, tak bersyukur lagi. Macam kita lah kahwin kan. Dulu nak berkahwin, isteri kita dulu sebelum
before sebelum jadi isteri tu, dia tak nak kita tackle bukan main. Assalamualaikum, tak jawab dosa, kita nak tackle dia. Dia pun bukan nak sangat dengan kita. Laki-laki yang handsome ramai lagi, kita tackle. Macam-macam kita kirim salam dengan orang lah, apalah, cari adik dia lah, macam-macam. Bila dah dapat, tak bersyukur. Selamba je, ada seperti tiada ke apa lagi. Dia jaga lah. Macam tu juga, nak anak bukan main berusaha. Usahalah, suruh berhenti je. Macam suruh berhenti, bertujuh lah. Nak dapat anak, usaha macam-macam. Bila dah dapat anak, tak bersyukur. Macam itu juga kita kerja. Kita kerja, nak dapat rezeki, nak boleh beli rumah, boleh beli kereta apa semua. Kemudian tak bersyukur. Macam mana? Kita tak gunakan rezeki kita tu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitab Sirus Salikin disebut, yang dinamakan syukur itu bukan sekadar kita mengucapkan Alhamdulillah, ataupun bila orang bagi kita kata terima kasih. Bukan sekadar itu. Bagaimana kita gunakan apa yang orang bagi kepada kita itu? Adakah buang dalam tong sampah ataupun kita gunakan dengan baik? Itu nama syukur. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, nikmat kesihatan. Bagaimana kita gunakan kesihatan? Adakah untuk mendampingkan diri kepada Allah dengan ibadah, ataupun kita buat maksiat? Maknanya bila kita gunakan untuk maksiat, bukannya syukur. Begitu juga kita dapat beli kereta baru, tapi tak pernah bawa ke masjid. Habis dah bawa jalan, ustaz, rumah dekat jalan kaki, bawa lah, lalulah jalan jauh. Parking kereta besar-besar tu, parking depan masjid. Contohnya ada motor besar tu, bawa tu. Sebab apa? Orang yang ada motor besar ni boleh pergi masjid juga. Saya juga motor besar, tapi tak sampai masjid. Moga-moga ada orang yang begitu. Pasal ada setengahnya, dia ingat orang pergi masjid ni orang yang leki-leki je. Kalau ada kereta yang hebat-hebat kereta, susah masjid tak apa, datang masjid. Ada 5 orang tiap-tiap waktu je. Dia orang-orang kaya pun sempat pergi masjid. Dia orang hebat pun dapat pergi masjid. Aku ni, sebab tu baru ni tuan saya, yang pas 2 kali saya dah bawa Datuk Zabir. Kenal Datuk Zabir? Yang orang Zabir, yang rumah villa depan Zetom, depan Shell. Dia dulu pengurusi perangsang. Saya bawa ke masjid untuk bagi kuliah sikit. Saya mana boleh bagi kuliah, kata dia. Tak apalah, motivasi. Tak nak nama kuliah, motivasi. Tajuknya apa? Akhirat dikejar, dunia dijinjing. Nak cerita apa, Ustaz? Datuk cerita macam mana Datuk jadi kaya. Macam mana boleh jadi kaya? Tadi itu je. Datuk cerita macam mana Datuk boleh jadi kaya. Dia pun dah cerita pengalaman dia pergi masjid. Rupanya orang-orang hebat-hebat ni, tuan-tuan, masjid tak tinggal. Dia sampai, kalau tak salah saya, sampai sekarang dia jadi bendahari Masjid Shah-Alam. Masjid itu. Maknanya takkan benda kita pergi masjid kan? Kita punya sipirnya itu, dia dilantik jadi bendahari. Takkan dia tak pergi masjid? Tapi memang tiap-tiap tahun Olah Lempit tu, maknanya kita terasa dengan kekayaan dia tu, kita rasa. Ustaz carikan asnaf. Kalau belum puasa, cari asnaf. Tok takkan asnaf aja tu, yang tak asnaf, Ustaz carilah mana-mana yang patut saya nak bagi. Kalau yang asnaf, saya bagi duit zakat. Kalau yang bukan asnaf, saya bagi sedekah saya. Berapa bilangnya tu? Berapa yang ada?
Berapa yang ada? Tahun lepas dekat 200 orang lebih. Lepas dapat sampul saya beri berapa tu? 300. Kalau 3 kali 200 berapa? Kemudian pengurusi surau semua dapat. Imam-imam semua dapat. Pak Nazir, tengok Pak Nazir ni banyak juga, tebal juga, Pak Nazir pun dapat. Lepas tu surau dapat, masjid pun dapat, masjid banyak juga. 10K banyak. Tak tahu kita dapat rasa. Tapi memang sekarang rumah besar tu, villa tu dibuat mahatafiz. Dipanggil mahatafiz tu. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau kita orang banyak duit kan, rumah tu jadi mahatafiz. Saya tanya, dia kata selagi dia nak mengajar, nak buka sampai bila-bila. Yang saya dapat walaupun dia bukan diwakaf serah gitu, wakaf guna. Selagi mana dia nak guna sampai bila dia pakai. Cuba bayangkan tuan-tuan, budak hafal Quran, dia nak menghafal satu ayat tu kadang-kadang diulang sampai 21 kali. Dan orang baca Quran ni satu huruf dapat pahala sekurang-kurangnya 10 sampai 700. Satu huruf, satu ayat mau 35 hingga 40 huruf. Kalau 40 huruf kali 10, 400. Satu ayat 400. Kalau dia nak menghafal, dia ulang sampai 20 kali. 400 kali 20 berapa? Hebat tak hebat pahala yang dia dapat. Sebab tu dia kata, bila mana kita bagi, Allah Ta'ala akan bagi balik pada kita 70 kali ganda. 700 kali ganda. Itu keyakinan dia. Sama yang saya sebut yang lepas. Saya pergi rombongan ke Langkawi, jumpa anak Haji Ismail Guru. Sekarang dia ada kompleks besar kan. Dia tunjukkan, Ustaz, sekarang kita buat dataran. Dataran ni setiap minggu hari Selasa kami buat tazkirah. Kami panggil ustaz-ustaz buat tazkirah. Siapa yang datang kami bagi RM10. Semua yang datang kami bagi RM10. Tak ada peruntukan 10 orang, 100 orang bagi-bagi, oh dah habis. Yang lain aku tak dapat, tak. Kata semua bagi. Sebab dia kata penasihat kami Dr. Haruddin, dia kata kalau kamu nak terus Allah Ta'ala kekalkan kekayaan, banyakkan sedekah. Dia buat. Alhamdulillah. Dia di antara jutawan-jutawan yang masih ada. Yang lain dah habis dah. Walaupun dulu jutawan dah habis dah. Itu mana bagi. Jadi mana kita orang yang bersyukur ni, gunakan. Tuan-tuan ada kereta besar parking depan, bukan nak menunjuk. Niatkan dalam hati bukan nak menunjuk, cuma nak apa? Biar orang kata, maknanya ada terdetik dalam hati, maknanya dakwah jugalah. Dakwah bilhal, dakwah dengan kelakuan. Sebab banyak orang kata leke, orang pergi masjid dia leke-leke. Awak bolehlah kan, tak ada kerja, bolehlah pergi masjid. Ingat dia tak ada kerja. Ingat yang kerja tu cuma dia seorang je. Awak bolehlah tak ada komitmen apa-apa. Ingat dia je ada komitmen. Kita pun tunjukkan kan. Saya cakap tu, saya punya Bilal tu pakai arwan. Untuk besar tu arwan. 100 lebih kan harga dia. Pakai Bilal tu. Ustaz boleh ke? Boleh. Nak tempat khas pun saya boleh bagi sini. Tak apa, bawa motor. Janganlah bila nak pergi masjid naik Honda C70, start tak hidup, alah kesel, penat, tak jadi pergi. Start nak balik pergi masjid, nak balik start tak boleh, tolong orang tolak. Besok taubatlah, tak pergi lagi. Bawa lah motor besar-besar, kereta besar. Kita nak dakwah orang kan. Sekarang ni orang pandang kelekeh ya, kalau yang orang masjid dapat apa. Kalau tuan-tuan agaknya satu lagi kat mana saya dengar? Kat Jenjaru. Tapi sekarang dah meninggal dah. Anak dia tak terus. Dia ada buat surau kat depan rumah dia. Malam Jumaat dia buat kuliah, dia panggil ustaz. Siapa yang datang balik bawa beras 5 kg.
5 kg, 5 kilo. Okey lah kan, 5 kilo pun 100 orang 100 beg. Tuan-tuan, dia bawa balik masak, anak-anak dia makan semua, berapa orang, setiap biji nasi tu dapat pahala kita. Kita dapat pahala kan. Di samping siapa yang bagi si pulang, bukan kita nak tunjuk kan, bukan kita. Dia di sedekah ni, sama ada kita tunjuk ataupun kita senyap, kalau hati tak ikhlas, sama je. Bab sedekah. Bab sedekah ni ada kalanya kita nak kena tunjuk. Tunjuk bukan niat kita nak bangga diri, kita nak supaya orang tiru amal kita, kebaikan kita. Supaya orang tiru kebaikan kita. Sebab sekarang ni kalau orang tak tahu, dia jadi fitnah. Macam orang kaya, dia buat dia orang tahu dia kaya, tapi tak pernah pun bagi sumbangan. Dia kaya, zakat pun tak bayar. Fitnah. Sebab zakat tu aja kita sebut. Macam itu juga JKK ataupun AJK perumahan. Kita ada program, kita buat, kita tunjuk. Sebab nanti dia jadi fitnah. JKK nama je, program satu program pun tak buat. Mana kita buat tu bukan tunjuk kita nak megah, kita nak tunjuk nak hilangkan fitnah. Nak hilangkan fitnah. Sekarang zaman jahil, zaman orang jahil. Zaman orang jahil. Cuma yang boleh kita senyap-senyaplah. Tapi kalau yang kita perlu untuk kita nak tunjukkan supaya orang tiru kebaikan, bukan tiru saya, tiru kebaikan yang kita buat. Itu maksudnya. InsyaAllah. Okey, ayat yang akhir. Dan jadikanlah aku orang yang selalu menyebut namamu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan petang. Jadi bila kita doa tu ibadat. Doa tu ibadat. Jadi kita minta supaya kita ni, ya Allah Ta'ala berikan kita ni orang yang boleh menyebut nama Allah, boleh berzikir, boleh bertasbih, boleh bertahmid. Tuan-tuan, kalau kita tak ada ilmu, kita jarang beribadat, boleh ke kita nak wirid, nak berzikir Allah Akbar? Dia pegang tasbih juga, kalau dijadikan kalung. Tasbih bertemu jadikan juga. Tak boleh nak berzikir. Tengok orang yang pakai rok-rok ni, ada tasbih dibuat kalung. Tasbih tu dibuat jadi gelang. Tasbih tu untuk kita kira. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu dan tak ada ibadah. Kita ni kalau kita jarang melakukan ibadah tu, kita tak tahu. Sedangkan ibadah ni macam-macam boleh buat. Wallahualam. Itu di antara doa-doa tuan-tuan selepas daripada wudu. Jadi tuan-tuan ya, moga-moga dengan kuliah pagi ini, yang pertama kita rancanglah ibadah kita. Maknanya kalau kita nak pergi masjid, rancang supaya kita boleh ambil wudu, boleh baca doa, boleh ambil wudu dengan tumakninah. Jangan kelang-kabut. Ambil masa tuan-tuan. Sibuk macam mana pun kita peruntukkanlah masa. Orang kata ada time. Masa dah sampai masa dah ibadat. Dah sampai masa. Macam kita makan kan. Makan tengah hari kan. Sibuk-sibuk pun makan. Ada klien kita datang, minta maaf ya, lepas makan. Jarang kita minta maaf ya, lepas sembahyang. Jarang. Kita lepas makan. Lepas time makan nanti. Jadi kita ubah. Maknanya kita cuba. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, biasakan dengan ibadah. Cari apa ibadah yang kita belum buat, istiqomahkan. Yang ketiga, doa. Dalam apa hal sekalipun, banyakkan doa. Doa ni maknanya permohonan kita minta. Dalam ibadat pun boleh berdoa. Dalam ketika kita sedang melakukan ibadat pun boleh doa. Dalam sembahyang kita doa, dalam wudu kita doa. Apalagi kita sedang memandu, doa. Satu lagi orang yang musafir. Di antara doa yang paling mustajab, doa orang yang sedang bermusafir. Tuan-tuan selalu pergi kan, musafir, mana Kelantan, mana Johor, mana
Sekarang musafir bukan jauh sangat, nisbah masa. Sebab kita laju kan 56 km je, 56 km 2 marhalah. Ada pendapat kata 96, tapi yang paling masyhur 96 lah. 56 tu pendapat yang dhaif lah. Ada juga orang gunakan 56. Minta maaf, 56 batu. 56 batu. 96 km. 96 km tak sampai 100 km. Sejam je juga. Musafir 2 marhalah. Jadi banyakkan doa. Doa selamat kita, doa selamat yang ditinggal, doa selamat yang kita nak jumpa Allah Akbar, insya-Allah selamat. Ya, wallahu a'lam. Itu saja untuk pagi ini. Moga memberikan penyerahan kepada saya dan tuan-tuan dalam kita mencari ridha Allah. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana. Allahumma ta'abbal khair wa aqbal barakah wa aqbal nikmah wa aqbal quwwa wa aqbal salama wa aqbal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini ya Allah pertemuan yang mendapat rahmat dan keberkatan-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami sepanjang perpisahan yang mendapat keampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.